Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan? Apa khabar semua? Sihat ke? Saya rasa amat seronok ni dapat datang ke Kedah. Sebenarnya selama 27 tahun memeluk Islam, jarang-jarang datang ke Kedah. Jarang-jarang datang ke utara lah sebenarnya. Kedah ke, Penang ke, ataupun Perlis ke, kurang lah. Lebih kepada Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu. Dan malam ini kita akan bincang satu tajuk yang saya rasa jarang-jarang diperbincangkan, iaitu cabaran mu'alaf. Saya rasa tak perlu lagi lah saya memperkenalkan diri. Pengerusi majlis tadi dah memperkenalkan saya. Maka kita terus kepada perbincangan malam ini. Okey ke? Boleh ya? InsyaAllah. Okey. Now, sebelum kita mula bincang tentang isu cabaran mu'alaf itu, mungkin kita ambil tahu sedikit tentang statistik pengislaman di Malaysia. Statistik. Kalau kita lihat di Malaysia sebelum 2016, pengislaman di Malaysia lebih kurang setiap tahun seluruh Malaysia lebih kurang 6,000 pengislaman. Bila masuk 2017, 2018, maka pengislaman tu sudah naik sehingga 8,000 lebih. Sekarang ni setiap tahun lebih 10,000 ke atas. Ramai tak orang masuk Islam di Malaysia? Sangat ramai. Betul? Sangat ramai. Tapi persoalannya adalah, adakah semua yang memeluk Islam ini ada orang follow up dengan dia? Ada orang mengajar dia sehingga mereka betul-betul menghayati, betul-betul faham agama Islam, supaya mereka betul-betul mengamalkan agama Islam. Di Malaysia, kalau kita lihat keadaan di Malaysia, Alhamdulillah, jabatan agama, jabatan mufti, NGO, ada setengah-setengah masjid surau yang adakan kelas-kelas agama. So, mu'alaf ini ada peluang untuk belajar. Yang saya nak cerita adalah sebahagian besar terjaga, tetapi ada sebahagian kecil, mungkin dalam 2-30% mu'alaf ini, mereka tak belajar. Mereka kadang-kadang kita terlepas pandang, tak ada orang follow up. Maka kita kena cari orang-orang semua ini, pergi mengajar dia, didik dia. Kalau tidak, kamu mungkin akan dengar berita selepas pernikahannya tak jadi, maka ada kemungkinan mereka akan mohon nak keluar daripada agama Islam. Itulah jadi masalah. Bukan masalahnya adalah bila masuk, follow up tak ada, bimbingan tak ada, aktiviti tak ada. Maka itu jadi masalah bagi orang yang masuk Islam. Okey, saya nak kata yang sebahagian kecil tu. Okey, mari kita bincang tentang perkataan mu'alaf dulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu tak apa maksud mu'alaf? Kefahaman orang sini? Maksudnya orang yang baru masuk Islam. Okey, itu boleh? Boleh? Mu'alaf ini sebenarnya dia rujuk kepada hati. Okey? Hati yang sedang berjinak-jinak dengan Islam. Orang yang baru nak berjinak-jinak dengan Islam, dia ada hati datang nak belajar, nak ambil tahu, nak cuba amalkan. Okey, hati yang berjinak-jinak dengan Islam, maka dipanggil mu'alaf. Dia bukan saja orang yang dah masuk Islam dipanggil mu'alaf, dia termasuk orang yang belum masuk Islam. Sekiranya dia datang dengar kuliah, dia datang belajar, dia cuba amalkan, dia mengkaji, maka mereka juga masuk dalam kategori mu'alaf. Dan selepas seseorang itu sudah memeluk agama Islam dan dia sudah faham fardu ain, fardu kifayah, telah amalkan fardu ain, fardu kifayah, maka mu'alaf ini sebenarnya kurang sesuai dipanggil mu'alaf. Dia sepatutnya dipanggil mukalaf.
Tapi sedihnya hari ini, saya sudah masuk Islam 27 tahun. Hulu hilir orang jemput saya ceramah, pengerusi majlis akan memperkenalkan saya, malam ini kami amat bertuah didatangi oleh seorang mu'alaf. Tak apalah, itu budaya kan. Itu poin di sini adalah mu'alaf ini, sebab kefahaman kita bila kita gunakan perkataan mu'alaf ini, dia rujuk kepada zakat sebenarnya. Ayat Quran dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60 sebut tentang mu'alaf qulubuhum. Kita nak ambil hati mu'alaf. Berarti kita sepatutnya bagi zakat kepada mu'alaf untuk menunjukkan apa? Bahawa saudara Islam prihatin tentang kebajikan mereka, ambil tahu tentang kebajikan mereka, nak bantu mereka. So, beri zakat. Saya masih ingat lagi satu kata-kata Saidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, bagi zakat yang banyak kepada mu'alaf. So, bila mereka kembali, mereka tidak minta zakat, malahan mereka bayar zakat. Nabi Muhammad SAW Fatu Mekah. Kita ingat lagi tak kisah Fatu Mekah? Rampasan Fatu Mekah. Nabi bagi Abu Sufyan. Kenal tak Abu Sufyan radhiyallahu anhu? Abu Sufyan ini, dia masuk Islam ni amat pelik. Kenapa pelik? Dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Dia hanya mengucap la ilaha illallah. Dia tak mengucap Muhammadur Rasulullah. Kemudian selepas Fatu Mekah, selepas Fatu Mekah, Nabi bagi ke dia 100 ekor unta. Dan ada pandangan ulama kata itu hadiah, ada ulama kata itu zakat. Tak, itu terpulang lah. Itu tafsiran ulama, kita ikut aja. Dan bila dia sebelum ni dia tak ucap Muhammadur Rasulullah, sebab dia ingat pemerintah ni biasanya nak kuasa, nak menindas, nak harta. Tapi bila dia lihat Nabi Muhammad SAW rampasan harta di Mekah, dia pulang balik kepada orang Mekah. Lain pula. Macam mana ni pemerintah macam ni? Tak gila kuasa, tak gila harta, tak gila perempuan. Maka barulah dia bila dia memeluk Islam, baru dia memeluk Islam sepenuhnya, barulah dia setuju Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah. Bila saya sebut 100 ekor unta ni, orang sini boleh faham tak 100 ekor unta? Zaman Nabi, seekor unta ni macam sebiji Mercedes-Benz sekarang. Nabi bagi dia 100 biji. Saya dah masuk Islam 27 tahun. Belum ada apa-apa lagi bagi saya. Tak mau cakap Mercedes-Benz, kancil pun tak ada. Bukan nak harta, hanya nak gurau je. So, perkataan mu'alaf ini, bila seseorang tu masuk Islam, sebenarnya dia tak semestinya mu'alaf. Ini masyarakat kita ni kita generalizekan. Kita ingat semua masuk Islam mu'alaf. Tidak. Zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat, kita kenal dia, namanya Abdullah ibn Jaril. Seorang sahabat yang kaya, seorang sahabat yang memeluk Islam dengan iman yang mantap. Walaupun dia mu'alaf, dia masuk Islam, dia tak layak dipanggil mu'alaf. Dia terus jadi mukallaf. Dia tak boleh terima zakat, malahan dia kena bayar zakat. Orang yang lahir Islam tak semestinya mukallaf. Kalau dia jahil, kalau dia tak faham Islam, dia jauh daripada agama Islam, iman dia lemah, sepatutnya kita boleh bagi zakat kepada mereka yang lahir Islam. Sebab zakat ini dia bukan tengok you masuk Islam ke tidak, dia tengok keimanan. Dia tengok adakah, kadang-kadang ramai tak orang-orang lahir Islam yang jauh daripada Islam, tak faham Islam, keliru tentang Islam. Golongan ini kita kena bagi zakat kepada mereka dan ajak mereka datang belajar. Itu perkataan pertama. Perkataan kedua, pernah dengar tak perkataan convert? Ini bahasa orang putih lah, convert. Perkataan convert ini maksudnya berpindah, berubah kan. Saya kurang selesa nak gunakan perkataan convert. Kenapa? Sebab ini perkataan digunakan oleh missionary Kristian. Mereka pergi ke merata dunia, convert orang kepada agama Kristian. Saya lebih suka gunakan perkataan revert. Kenapa revert?
Sebab ada hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih. Nabi kata, hadis ini Nabi kata, setiap kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini, semuanya dilahirkan dalam fitrah Islam. Mereka lahir bersih, suci, tanpa dosa. Fitrah Islam. Dan mak bapak mereka yang mencorakkan mereka jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Betul? Dan lain-lain lah. Nah, bila mereka dah besar, mereka belajar Islam, mereka kenal Islam, mereka memeluk Islam, mereka bukan convert lagi. Mereka revert. Revert maksudnya kembali kepada fitrah asalnya semasa dilahirkan di muka bumi ini. Maka saya lebih suka menggunakan revert sebab dia sehaluan, seiring dengan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kamu nak gunakan convert, tak salah, teruskan. Saya lebih selesa gunakan revert. Perkataan yang ketiga biasanya orang gunakan untuk orang mereka yang masuk Islam. Ini kamu semua tahulah. Biasa dengar tak? Saudara baru. Ada baru, dia mesti ada saudara lama. Ada lama, dia mesti ada saudara expired. Salah ke gunakan perkataan-perkataan semua ni? Tak salah. Nak gunakan saudara kita ke, saudara baru ke, semua boleh. Hanya perkataan ini Nabi tak gunakan. Hanya Nabi, zaman Nabi tak kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kamu ni mu'alaf, kamu ni saudara baru. Ada. Jadi tak panggil mereka begitu. Tapi hari ini di Malaysia kita panggil orang yang masuk Islam sebagai saudara baru atau saudara kita. Tak salah. Tak salah. Tapi dengan satu syarat. Kalau kita salah gunakan perkataan itu, maka dia boleh jadi salah. Saya masih ingat lagi beberapa tahun yang lalu, saya dengan seorang sahabat, saya masuk Islam lebih 20 tahun lah masa tu. Sahabat saya pun masuk Islam dekat 6-7 tahun. Dan kami bawa seorang non-Muslim nak pergi daftar masuk Islam. Okey, seorang budak Cina lah. So, sebab sampai ke tempat tu, pegawai tu tanya, ada bawa saksi tak? Kemudian kami kata, kami berdua jadi saksi lah. Dia kata tak boleh. You kan mu'alaf tak boleh jadi saksi. Okey, kalau kamu nak Islamkan dia, kamu kena keluar, pergi cari, bawa dua Melayu datang ke sini, baru kita boleh Islamkan dia. Mu'alaf tak boleh jadi saksi. Maksudnya kita ni second grade Muslim. Tahu tak second grade? Low class Muslim. Saya dengan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Osman, Ali radhiyallahu anhu, sama ya, kami standard. Mu'alaf tak boleh jadi saksi. Betul lah. Kalau kita mempunyai pemikiran sedemikian, mu'alaf ni second grade Muslim, maka kita telah mereka kasta dalam agama Islam. Kita telah mereka kasta. Padahal Allah berfirman dalam Quran, dalam surah Hujurat surah ke-49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia manusia dalam sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Bukan saudara baru, saudara lama, saudara expired. Siapa yang lebih bertakwa belum tahu lagi. Betul tak? Melainkan hanya Allah tahu. So, masuk Islam, bila orang dah beragama Islam, layak tak jadi saksi? Takkan saya pergi mahkamah, saya tak boleh jadi saksi. Saya dah masuk Islam 27 tahun. Halo? Saya mengajar di begitu banyak tempat seluruh dunia. Nah, itulah bagi saya, kalau kita abuse perkataan itu, kalau kita salah gunakan perkataan itu. So, ini hanya terminologi. Okey, sekarang ni muslimin muslimat di sini ada pengalaman tak mengajar, mendidik mu'alaf dalam hidup kita? Siapa ada pengalaman? Angkat tangan. Sini memang tak ada mu'alaf punya. Semua mukalaf. La ilaha illallah, hebatnya sini. Sebenarnya amat penting. Amat penting kita tahu tajuk ini. Kenapa? Sebab mereka yang berhijrah ni, kita kena belajar untuk memahami mereka. Kalau tidak, bila kita didik dia, kita bimbing dia, kita bukan membantu dia, kita bagi masalah kepada mereka. Bagi masalah kepada mereka yang masuk Islam. Pertama, mereka ni bila memeluk Islam, mereka berhijrah. Mereka tinggalkan kepercayaan lama kepada kepercayaan baru. Betul ke tidak? Okey, suatu kepercayaan yang mereka percaya begitu banyak tahun, kadang-kadang berpuluh tahun.
Kemudian bila masuk Islam, persoalan saya, mudah ke tak mudah mereka tinggalkan kepercayaan lama sepenuhnya? Mereka perlu masa tak untuk menyesuaikan diri? Perlu ke tak perlu? Ada budaya lama kepada budaya Islam, perlu tak masa untuk menyesuaikan diri? Ada di kalangan mereka boleh menyesuaikan diri dengan masa yang singkat, sebab sejak kecil dah biasa campur Melayu, belajar kat sekolah Melayu, lepas tu duduk asrama dengan orang Melayu. Dia dah biasa, maka dia dapat menyesuaikan dengan masa yang singkat. Ada di kalangan mereka perlukan berbulan-bulan untuk menyesuaikan diri. Ada di kalangan mereka perlukan bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri. Poin saya di sini, tugas kita ni bimbing. Tugas kita ni bukan bagi tekanan, bukan paksa dia. Slowly. Sebab nak berhijrah ni makan masa. Agama Islam bukan agama transformer. Tahu tak transformer? Dia kereta tiba-tiba jadi satu. So, dia perlukan masa untuk menyesuaikan diri. Kalau tak percaya, saya bagi contoh. Kalau saya ajak muslimin muslimat di sini, jom selepas solat isyak nanti kita pergi jogging 20 km. Rasa-rasa esok esok solat subuh, percaya kata saya, ramai tak boleh bangun. Sebab muscle dia, kaki punya muscle, badan punya muscle akan jadi sakit kan, betul tak? Kadang-kadang kenapa? Sebab badan kita belum menyesuaikan diri. Kita perlu tak masa untuk menyesuaikan diri? Itu poin saya. Kalau orang di sini tak pernah makan vitamin, atau tak pernah makan herba, atau tak pernah makan herba Melayu contohnya. Kalau tiba-tiba kita makan sekarang, kadang-kadang kita punya badan akan melalui satu proses dipanggil healing crisis. Tiba-tiba kita boleh panas, kita boleh demam, kita boleh badan tak selesa, sebab badan kita ni sebelum ni kurang vitamin. Tiba-tiba kita masukkan vitamin, masukkan herba, badan kita terkejut lah. Maka dia perlukan masa untuk menyesuaikan diri. Itu poin saya. Yang kedua, mu'alaf ini, mereka ni, bila mereka masuk Islam, iman mereka macam bayi yang baru dilahirkan di muka bumi ini. Kenapa saya kata begitu? Sebab bila dia memeluk agama Islam, dia hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Kadang-kadang pun tak berapa faham. Mereka belum solat lagi, belum puasa lagi, belum zakat lagi, belum haji lagi. Rukun Islam, rukun iman kadang-kadang pun tak berapa faham. Tak mau cakap belajar ulumul Quran, ulumul hadis, sirah, fiqh, akidah, usul, semua belum belajar lagi. Iman mereka macam bayi tak? So, bila kita didik orang yang masuk Islam ini, kita kena faham, walaupun dia usia tua, imannya macam bayi. Macam mana kita nak didik dia? Contoh, kalau kita solat 5 waktu sehari, dia solat 2 waktu sehari, apa kita cakap dengan dia? Kamu tinggalkan solat 3 waktu? Ini dosa besar ni. Saya rasa payah kamu nak masuk syurga. Cakap dengan mu'alaf macam tu. Halo? Ataupun kita bagi hadis dalam hadis Ibn Majah. Hadis ni sebut tentang, maksudnya hadis ini Nabi kata, sesiapa yang sengaja tinggalkan solatnya, seolah-olah hilanglah segala harta bendanya, matilah segala matilah segala semua ahli keluarganya, dan hilanglah segala harta bendanya. Maksud lebih kurang begitu. Cakap begitu kepada mu'alaf. Sahih Muslim, perbezaan antara kita orang Islam dan orang kafir adalah bergantung kepada solatnya. Kalau kamu tinggalkan solat begitu banyak kali, kamu tak beza dengan orang kafir. Perkara pertama dalam Sahih Bukhari, Allah akan hitung kepada kita di padang mahsyar adalah solat kamu. Tengok kamu tinggalkan begitu banyak kali. Saya rasa tak ada candah, kamu akan pergi seberang. Adakah kita cakap dengan mu'alaf begitu? Larilah dia. Betul? Nak cakap dengan mu'alaf ini, cakap dengan dia, kalau dia dapat solat 2 waktu, cakap, tahniah, congratulations, tahniah, Masya Allah, kamu baru masuk Islam 2 minggu, sudah boleh solat 2 waktu. Itu satu pencapaian yang sangat bagus. Dulu-dulu, mula-mula saya baru nak belajar Islam, saya nak solat 1 waktu pun susah. Kamu lebih hebat daripada aku. Bayangkan kalau kamu boleh
tambah lagi daripada 2 jadi 3, jadi 4, jadi 5, lagi banyak pahala kamu akan dapat. Itu cara kita cakap dengan mu'alaf. Bukan nak takut-takutkan dia. Kan Nabi suruh kita apa? Permudahkan. Jangan susah-susahkan. Beri berita baik. Jangan menakut-nakutkan. Betul? Biasanya kalau dia dapat buat macam tu, saya akan bagi dia 1 tiket. Sekarang ni kita ada penceramah khas datang daripada luar negara. Saya bagi 1 tiket ni. Tiket ni RM500 ni. Khas untuk kamu supaya pergi dengar ceramah daripada siapa-siapalah. Ataupun dapat ikuti kursus latihan. Ni bagi tiket kamu. Ini tiket ni mungkin RM1,000. Bagi motivasi. Yang ketiga, mu'alaf ini, bila kita nak didik bimbing mu'alaf, kita kena gunakan umpan yang sesuai. Orang sini faham tak umpan? Pernah pancing ikan tak? Tak pernah punya. Memang Kedah tak ada laut. Pernah pancing ikan? Nanti dulu. Saya tanya, orang sini pancing ikan gunakan umpan yang you suka ke ikan suka? Cakap betul-betul. Ikan suka. Mari kita tengok. Kita anggap non-Muslim ni ikan lah. Okey. So bila non-Muslim masuk Islam di Malaysia, okey, kita kena gunakan bahasa yang kita suka ke bahasa yang dia suka? Bahasa tu umpan lah. Kita ajar mu'alaf di sini, ajar dalam bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, bahasa English ke, ataupun pedulilah siapa datang belajar dalam bahasa Melayu. Mana satu? Tadi kata faham umpan. Di Malaysia, kita tak peduli apa jenis ikan. Yang penting kita letak umpan yang kita suka. You nak masuk Islam, you kena belajar Islam bahasa saya. Ini masalahnya. Sebab ada setengah-setengah di kalangan mereka ni, mereka tak mahir dalam bahasa Melayu. Tak mahir. Saya sendiri pun tak mahir bahasa Melayu. Saya belajar bahasa Melayu selepas masuk Islam. Saya sekolah Cina dulu. Saya sekolah Cina. Saya masih ingat lagi, mula-mula saya masuk Islam, beberapa minggu, saya terima satu SMS. Bukan WhatsApp tau, dulu belum ada WhatsApp. SMS, tahu SMS? Orang tu bagi mesej kat saya. Dia kata, Assalamualaikum saudara Lim. Ana nak jemput saudara Lim bagi ceramah di masjid Ana. Saya tengah fikir, mana satu perempuan aku jumpa nama Ana ni nak jumpa aku ceramah. Masalahnya kita gunakan bahasa Arab kepada bagi orang yang baru masuk Islam. Dia faham ke? Saya masih ingat lagi, saya mula-mula masuk Islam belajar kat sekolah pondok. Sekolah pondok. Okey. So bila belajar kat sekolah pondok, ustaz tu mengajar kami sifat 20. Biasa belajar kan? So saya belajar sifat 20. Tapi ustaz tu dia cakap, bila diterangkan tu, dia kata Allah tu ada, lawannya tak ada. Saya faham lawan tu, saya tak faham lawan tu opposite. Nampak tak? Kadang-kadang orang tu dia bukan Melayu, dia tak faham. Lepas tu ustaz tanya, Lim, kamu faham tak? Saya pandang kanan, kiri, depan, belakang, ramainya orang. Cakap tak faham, orang kata aku bodoh. Aku cakap, ustaz faham sikit-sikit. Tiba-tiba ustaz tu kata, cuba terangkan. Mati aku. Saya pun jawab, ustaz, Allah ada, sudah lawan tak ada. Ustaz, Allah pergi mana? Lepas tu ustaz cakap-cakap sikit, dia kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Saya pun tak faham. Dulu kan kita belum lagi belajar. So dia kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Ustaz tadi kan kata Allah, Allah. Sekarang kata Allah Ta'ala. Ya Allah ke Ta'ala? Cakap betul-betul. Bahasa. Kalau kita tak tahu gunakan bahasa, kalau kita tak tahu bahasa lain, sekurang-kurangnya gunakan bahasa yang mudah-mudah, bukan bunga-bunga. Orang tak faham. Sebab tu ramai, saya masih ingat lagi, saya cetak satu buku Asas Tauhid dalam bahasa Cina. Saya edarkan kepada mu'alaf Malaysia. Dan saya dapat respon adalah, ada yang masuk 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dia telefon, ada yang mesej dia kata, Lim,
saya belajar Islam masa 2 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Dan dia kata, hari ini selepas baca buku ni saya baru tahu apa itu tauhid. Matilah selama ini. Sebab bahasa, kita kena, kalau kita tak boleh belajar bahasa tu pun, sekurang-kurangnya seberapa mudah punya bahasa, seberapa baik mudah punya contoh kita bagi. Dan kalau boleh, belajarlah beberapa perkataan dalam bahasa dia supaya boleh buat dia faham. Itu penting. So tenaga pengajar ni kena ada usahalah belajar untuk memahami keadaan mereka. Kalau tidak, kadang-kadang dah masuk Islam lama pun tak faham. Okey, apa sebab mu'alaf ni masuk Islam di Malaysia? Tahu tak sebab-sebab? Siapa cakap tadi? Kahwin. Di Malaysia ni 60% ke atas kerana cinta. Pernah dengar tak perkataan cinta? Bila cinta itu sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Bila cinta itu sudah tak jadi, coklat rasa tai kucing. Dia punya masalah macam ni. Okey? Sebagian besar kerana cinta. Masuk Islam kerana cinta, salah ke tak salah? Semata-mata kerana cinta, salah ke tak salah? Dalam Islam tak salah. Sebab ada hadis dalam Sahih Bukhari sebut tentang bila seseorang tu berhijrah, niat dia kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Kalau dia berhijrah kerana dunia, kalau perempuan, dia dapat perempuan lah. Hadis ini tak kata salah. Okey? Hanya salah bila dah masuk Islam, tak nak belajar, tak nak ambil tahu, tak nak mengkaji, tak nak amalkan Islam, itu salah. Yang salah lagi adalah pasangan yang bawa dia masuk Islam ni tak bawa dia, teman dia pergi kelas. Bapak betul, mak betul, sama-sama salah sebab tak ada usaha nak bawa menantu dia, teman dia pergi kelas. Seringkali, you tahu tak, orang selalu bila mereka bercinta, yang asal Islam ni akan suruh mu'alaf, you nak kahwin saya, you pergi belajar dulu, pergi kelas Brother Lim. Datang kelas saya ni, saya punya syarat pasangan tu kena datang, bakal isteri atau suami kena datang. Dia kata tak, saya dah belajar kat sekolah, saya sudah belajar, saya tak payah ikut kelas lagi. Saya cakap dengan pasangan dia, saya tak garanti tau, tapi saya boleh garanti saya ajar dia faham Islam. Tapi saya tak garanti nanti dia dah faham Islam, dia mau kahwin kamu tahu. Sebab orang yang dah ikut kelas saya, pasangan tu tak datang, 50% tak jadi kahwin pasangan tu. Dia rasa pasangan tu tak sesuai untuk dia, sebab pasangan tu tak faham Islam, tak ikut Islam dan sebagainya. So jangan salahkan aku. So sama-sama salah adalah orang yang mengislamkan mereka, yang tak pergi follow up, pergi ziarah, pergi ajak dia datang kelas. Sama-sama salah karya di sini. Masjid sini kalau ada mu'alaf yang masuk Islam di sini, kita jaga tak mereka? Jaga tak kebajikan? Ada tak kelas bagi mereka? Sebab itulah setiap orang yang masuk Islam, mereka memerlukan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 tahun punya bimbingan. Ajak dia keluar minum, ajak dia pergi kelas, kadang-kadang pergi cuti ke, tak kisah, tapi dia perlukan orang guide, practical guide. Dengan cara macam ni, barulah mereka dapat memahami agama Islam secara praktikal. Orang yang masuk Islam di Malaysia kerana kahwin, kita dah tahulah kan. Kadang-kadang kerana akhlak orang Islam. Ramai orang tertarik kepada agama Islam kerana akhlak orang Islam yang cantik. Ada orang masuk Islam disebabkan ada isu berlaku di dunia, macam September 11. Selepas September 11 berlaku, berapa ramai orang pergi beli Quran, baca Quran. Berapa ramai orang masuk Islam kerana apa? Bila mereka, kalau tak ada isu itu berlaku, mereka pun tak ada fikir pun nak baca Quran. Ada orang masuk Islam, ini sebab-sebab yang biasalah. Yang muslimin muslimat di sini pergi menyampaikan dakwah, dia tertarik kepada Islam. Ini sebab yang biasa. Mari kita bincang sedikit sebab yang luar biasa. Ada orang masuk Islam sebab dia hutang along. Bila dia masuk Islam, biasanya Baitul Mal akan langsaikan mereka punya hutang tu.
Tapi bukan terlalu banyak lah. Tapi ingat tahu, kalau nak langsai hutang dia, you kena tahu macam mana nak buat. Ini bukan cakap you nak langsai. Kenapa? Sebab kadang-kadang mu'alaf itu, dia ada hutang 3 along. Dia cakap dengan you 1 along. Biar you selesai 1 dulu. Nanti dia bawa yang kedua. Nanti dia bawa yang ketiga. Tak boleh lah. Dan kalau nak pergi jumpa along, nak langsaikan hutangnya, kamu kena hantar wakil yang tahu apa mau cakap. Sebab bila kita nak langsai dia, kita nak potong, kita nak dia buang itu bunga tu. Kita hanya bayar pokok kalau dia setuju. Kalau tak setuju, tak apa. Tak payah bayar. Biasanya dia nak ambil balik duit kan. Janji bayar pokok pun dia ambil. So kita ada tak orang yang tahu bercakap? Ada orang masuk Islam. Ada orang masuk Islam kerana dia dapatkan kedudukan bumi putera. Saya dah 27 tahun. Apa tera pun tak ada. Tetap Cina. Tetap bukan bumi, apa pun tak ada. Saya bukan masuk Islam kerana itu. Ada orang masuk Islam sebab nak permudahkan dapat dokumentasi, dapatkan visa untuk belajar, duduk di Malaysia, kerja di Malaysia. Ada orang masuk Islam, ini penting, kerana nak ceraikan isterinya. Sebab tak nak bagi harta kepada isterinya, dia masuk Islam. Maka dia masuk Islam, harta dia tak boleh pindah kepada isteri yang bukan Islam. Jadi ada cerai, tak boleh pindah. Contoh. So ada yang niat begitu. Bagi saya, apa-apa niat orang masuk Islam, kerja kita bukan mempersoalkan mereka. Jangan. Macam saya lah, saya masuk Islam. Saya dah 27 tahun orang nampak saya. Pada Lim, apa sahaja masuk Islam? Kalau saya terbalik tanya kamu, kamu marah saya. Ustaz, apa sahaja masuk Islam? Saya kan Islam. Yalah, apa sahaja masuk Islam? Mak bapak saya Islam. Mak bapak punya iman warisi kepada kamu. Dia kata tak. Ada macam mana kamu masuk Islam? Mak bapak hantar saya belajar kat sekolah. Ada ilmu tak semestinya Islam. Tahu tak? Di Malaysia, sebahagian besar padri Katolik. Sebahagian besar padri Katolik di Malaysia, mereka mempunyai master atau PhD on Islamic Studies. Dekat negeri Melaka, dia satu Christchurch, Rumah Merah sana, ada sebuah gereja kan. Dia punya bishop tu, saya tak mau sebut nama dia lah. Dia punya bishop sana tu, dia ada PhD on Islamic Studies. Saya pun tak ada PhD, dia ada PhD. Dia bukan Islam lagi. Ada ilmu tidak semestinya Islam. Maka bilakah kamu masuk Islam? You tanya saya senang, saya boleh jawab. I tanya you marah. Kalau kamu kata kamu masuk Islam bila. Saya tanya kamu balik. Apa yang cantik dalam Islam yang menarik kamu? La ilaha illallah. Okey, so orang yang masuk Islam di Malaysia ni ada macam-macam cara. Bagi kita, tak perlulah kita nak ungkit, tak perlulah kita nak tanya begitu. Cara bertanya sebenarnya, kita tanya begini. Apa yang cantik tentang Islam yang buat saudara ni nak tertarik kepada agama Islam? What are the beauty of Islam which attracted you? Maka dia akan fikir sesuatu yang positif untuk cakap. Tapi kalau you tanya dia, apa pasal masuk Islam? Aku pasal perempuan malu mau cakap. Pasal hutang malu mau cakap. So kita tanya punya soalan tu penting. Okey, satu lagi. Siapa yang bertanggungjawab untuk mendidik, membimbing mu'alaf? Saya tak tahu di sini, negeri sini ada tak orang masuk Islam? Tak ada. Ada. So orang sini tak pernah bimbing, didik, ajar dia. Bekim kita cuci tangan lah. Okey, now sebenarnya semua orang Islam yang ada kesedaran, sepatutnya kita kena hulurkan tangan untuk membantu Perkim, bantu Jabatan Agama, bantu Jabatan Mufti, bantu NGO. Kita bagi bantuan apa saja supaya kita terlibat dalam mendidik, membimbing mu'alaf. Saya percaya ramai di sini boleh mengaji Quran dengan cantik kan, sebab Melayu ni mengaji Quran memang world class. Setiap kali pertandingan dunia boleh dapat nombor 1 di dunia, betulkah?
Saya tak pernah dengar Cina boleh baca macam tu. Cina memang dia pelat mah. Betul? Tak percaya? Cakap Melayu pandai punya tak suka. Tak, memang betul. Ini reality. Dia memang boleh baca dengan sangat-sangat hebat. So boys, at least kamu boleh ada mu'alaf masuk Islam. Kamu tawarkan dirilah. Lim, ada mu'alaf bagi saya. Kalau duduk di sini, saya boleh jumpa dia, bawa dia ke rumah saya mengajar dia mengaji. Boleh. Ada yang pandai tajwid, ajar dia tajwid. Ada yang pandai fardu ain, ajar dia fardu ain. Ada yang pandai boleh bawa dia pergi teman dia, pergi kelas, pergi kursus dan sebagainya. Kita nak dia belajar. Kalau seberapa yang boleh bagi dia kenal seberapa ramai ustaz, seberapa ramai ulama, seberapa ramai ustazah, bagi dia kenal. Supaya apa? Selain bertanya kita, lebih baik dia boleh tanya pakar-pakar. Ilmu dia akan meningkat. Betul tak? Di tempat saya, kelas fardu ain, mu'alaf ni memang sangat ramai datang lah. Okey. Dan habis belajar dengan saya akan daftar mereka belajar diploma pengajian Islam. Habis diploma, saya akan daftar mereka belajar advanced diploma. Selepas itu, tengok dah, selepas 2-3 tahun, mereka dah kefahaman Islam yang mempunyai begitu baik sekali. Dan mereka tahu disiplin dah. Maka, senang kan? Masa tu kita boleh lepaskan tangan dah. Dia boleh terus buat kajian belajar. Kita bimbing mu'alaf baru. Okey, itu sedikit yang kita perlu tahu. Sekarang ni cabaran. Cabaran yang dihadapi oleh mu'alaf di Malaysia. Saya kata bukan semua, sebahagian tu. Cabaran ni boleh pecah kepada 3 peringkat sebelum Islam. Sebelum masuk Islam, semasa masuk Islam, selepas masuk Islam. Dia pecah kepada 3 peringkat. Sebelum masuk Islam, tahu tak apa gangguan, apa cabaran mu'alaf semua ni? Bila mereka dah kaji, mereka dapat tahu Islam tu benar, Islam tu cantik, mereka nak masuk Islam. Gangguan mereka adalah gangguan psikologi. Kalau saya masuk, mak bapak macam mana? Kalau saya masuk, majikan macam mana? Kalau saya masuk, orang Melayu boleh terima tak saya mata sepet, rambut lurus? Saya cakap Melayu pun tak pandai. So, bila saya masuk, boleh tak saya puasa? Wah, 14 jam tak ada makan, tak ada minum. Bila saya masuk, bolehkah saya pakai hijab, pakai tudung? Budaya di sini tersambung. Kalau saya masuk, bolehkah saya solat 5 waktu sehari-hari? Hari-hari ini seorang mu'alaf message. Dia belum masuk tau. Dia kata, saya tak tahu, saya rasa saya tak boleh ikutlah 5 waktu satu hari. Nampak? So apa kita buat? Tak, itu gangguan psikologi. So macam mana kita nak terangkan kepada mereka supaya ini bukan jadi satu tekanan, bukan jadi satu beban bagi mereka. Macam mana? Yang kita perlu cakap adalah sahabat. Bila kamu memeluk agama Islam, kamu macam bayi yang baru dilahirkan di muka bumi ini. Yang penting kamu buat apa yang kamu boleh. Ikut kemampuan kamu, buat apa yang boleh. Sambil itu, yang penting belajar dulu. Kenapa? Tapi bila kefahaman kamu dah meningkat, ilmu kamu meningkat, iman kamu akan meningkat, dan amalan tu, tambahan tu semua dia akan datang kemudian. Berarti kamu kena mula dengan ilmu dulu. Ilmu Islam dulu. Kemudian iman dah meningkat, amalan akan datang semula jadi. Step by step. So jangan risau. Islam bukan agama transformer. Islam ni kamu berubah sedikit-sedikit. Kamu belajar sedikit-sedikit. Dia bukan tiba-tiba. Sebab itulah orang yang bimbing mu'alaf ni jangan bagi tekanan terlalu besar. Kita punya masalah di Malaysia adalah bila orang masuk Islam, bukan saja masuk Islam, orang lahir Islam pun, kita ajar Islam yang saya rasa terbalik. Tahu tak terbalik? Ajar Islam mula dengan apa dulu? Halo? Mengajar Islam mula dengan apa? Kita di Malaysia mengajar Islam ni suka bincang hukum hakam. Betul? Bila Allah turunkan wahyu kepada Nabi, mula-mula turun kat mana? Kat Mekah. Mekah berapa tahun? 13 tahun. Kemudian Quran turun di Madinah. Berapa tahun? 10 tahun. Ada 2 peringkat.
Mula-mula 13 tahun, ayat-ayat yang diturunkan berbentuk apa? Yang akidah ke fiqh? Yang akidah. Apa tu akidah? Dalam bahasa biasa. Kalau saya bina satu bangunan, hotel 30 tingkat. Bina dinding dulu ke ceiling dulu? Halo? Dinding ke ceiling? Bina tiang dulu betul? Asas dulu betul? Pernah tengok tak bangunan tinggi, tiang belum siap bina, dia suruh naik dinding, naik ceiling? Ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Nah, inilah masalah kita hari ini. Allah makan masa 13 tahun hanya bina tiang saja. Berapa tahun kamu bina tiang kamu? 13 tahun. Semasa 13 tahun di Mekah, ramai sahabat masuk Islam. Tapi pada masa yang sama, ramai di kalangan mereka minum arak khamar. Allah haramkan tak? Allah tak haramkan. Nabi haramkan tak? Nabi tak haramkan. Allah Subhanahu wa taala hanya mendidik saja. Dan disebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 219. Allah kata apa? Maksud ayat Quran ini kata, arak ni sedikit kebaikan, banyak kemudaratan. Dan Allah ajar lagi, bagi peringatan lagi. Dalam surah Nisa surah keempat ayat 43. Yang bermaksud Allah kata, jangan pergi solat dalam keadaan mabuk. Allah tak haramkan, Allah didik dulu. Kemudian bila mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan ayat-ayat hukum hakam sikit-sikit selama 10 tahun. Bilakah Allah haramkan arak? Di Mekah 13 tahun Allah tak haramkan. Bila berhijrah ke Madinah tahun ke-14 Allah juga tak haramkan. Tahun ke-15 Allah tak haramkan. Tahun ke-16 Allah tak haramkan. Tahun ke-17 bila Allah turunkan surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 90, barulah Allah haramkan arak. Bila? 17 tahun. Hari ini orang belum masuk Islam, haram. Haram. Saya bukan tukar hukum haram jadi halal. Tak, haram tetap haram. Hanya kita kemudiankan, tak perlu bincang itu dulu. Bincang asas dulu, mak. Masalah kita hari ini, kita suka lompat lah. Kita suka bincang hukum hakam. Padahal, bila orang yang nak dekat kepada Islam, kita kena mula dengan akidah. Tak percaya? Bukan sini ya, cakap tempat lain. Masjid-masjid lain. Majoriti orang pergi ke masjid, orang muda ke tua? Halo? Muda ke tua? Tua kan? Yang dekat kan? Yang sudah dekat. Kenapa tua? Kenapa orang muda tak minat? Sebab kita banyak cakap hukum hakam. Kita banyak, ini dosa, ini haram, ini neraka. Asyik cakap hukum hakam, takut mereka. Sebab itulah orang-orang muda, dia tak minat agama Islam. Sebab mereka dibebani oleh hukum hakam ini. Relax Kalau Islam tu diturunkan mula dengan haram, ayat pertama tu bukan haram, ikra, ilmu. Tapi sedihnya kita ni tahu, tapi tetap kita suka cakap hukum hakam. Saya bagi contoh, salah satu contoh untuk wanita. Kalau ada seorang muslimah masuk Islam, seorang bukan Islam, wanita masuk Islam, saya serahkan kepada muslimah ke belakang. Tahu tak dalam otak mereka apa? Saya tak payah buka otak dia, saya boleh tahu otak dia apa. Otak dia, macam mana nak balut dia, atau macam mana nak bungkus dia. Itulah rukun Islam yang pertama bagi mereka. Bukan syahadah, bukan solat, puasa, zakat, haji. Tetapi bagi mereka, balut tu paling penting sekali. Betul ke tak betul? Kenapa? Tahu tak? Bilakah Allah wajibkan tutup aurat? Tahun ke berapa? Tahun ke-19. Year 19. Wahyu sudah mau habis diturunkan. Baru Allah fardukan, wajibkan pakai tutup aurat. Hari ini orang baru masuk Islam. bukan solat dulu. Bungkus dulu. Balut dulu. Itu kita fokus. Sebenarnya relax. Tak perlu tergesa-gesa.
Yang penting kalau asas tak bina dengan elok, segala-gala bungkus ke, balut ke tak bermakna. Dia bungkus balut di depan kamu, tapi asalnya dia tidak menghayati, tak faham tentang balut ke, bungkus ke. Pelan-pelan kita fokus kepada asas dulu. Mu'alaf yang datang kelas saya ni, saya punya tekan tentang asas tauhid tu sehingga settle, sehingga kukuh. Barulah saya cakap tentang hukum hakam, senang mereka nak terima. Betul tak? Bila sahabat dah berhijrah ke Madinah selepas 17 tahun, bila Allah turunkan surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 90, majoriti sahabat berhenti daripada minum. Walaupun kat rumah masih lagi ada 1 tong 2 tong. Tahu 2 tong tak? Barrel tu. Dia tak kata, wahai Rasulullah, atau ya Allah, kasih masa sikit lagi, rugilah, saya habiskan dulu. Dia tak cakap begitu. Sebab bila dia iman dah mantap, asas dah kuat, bila dia tahu Allah haramkan, dia berhenti. Maksud saya, cara didikan kita terhadap mu'alaf itu, cara didikan. Sebelum masuk Islam, tahu tak mu'alaf menghadapi apa cabaran? Tabiat lama. Dia bersekedudukan dengan girlfriend, dia minum, dia makan itu barang. Tahu itu barang tak? Kerana bawah pendek. Ada orang kata tak boleh cakap tak. Ada orang tak suka. Dia kata masjid ni tempat suci, tak boleh cakap bar. King say. Okey. Dan dia apa nama, judi. So dia ada tabiat lama. So orang yang ada tabiat lama boleh tak masuk Islam? Bagi saya, kita kena buat adalah, kamu kena assume majoriti mereka mesti ada sedikit tabiat lama bukan Islam punya. Betul tak? So bila mereka nak masuk Islam, yang penting cakap dengan dia, tabiat lama ni kita simpan dulu. Simpan dalam peti sejuk tau, freezer, kasih freeze dulu. Kerja kita sekarang ni, jom belajar dulu, kenal Allah dulu, kenal Nabi dulu, sayang Allah dulu, sayang Nabi dulu. Bila dia kenal Allah, sayang Allah, kenal Nabi, sayang Nabi, tak perlu kamu suruh dia berhenti. Dia sendiri akan malu, dia sendiri akan rasa tak selesa, dia sendiri akan jauhi perkara itu sedikit demi sedikit. Betul ke tidak? Dan bila iman dia dah mantap, kamu cerita kat dia, ini sebenarnya dia tidak halal dalam sudut Islam. Yang apa yang kita boleh buat adalah ajar dia macam mana nak pindah, nak ubah kepada yang halal. Tapi bagi dia masa, sebab dia ada rumah mau bayar, dia ada kereta mau bayar, dia ada bil rumah mau bayar, makan minum, anak punya pelajaran, tuition dan sebagainya. Kita tak boleh suruh dia, oh ini haram maka kamu kena berhenti serta-merta. Dah syahadah, berhenti serta-merta. Adakah Nabi ajar begitu? Sebab itulah kita jangan bincang hukum hakam dulu. Bila orang dah dekat kepada Islam, nak masuk Islam, baru nak belajar Islam, simpan dalam peti sejuk. Rumah tak ada peti sejuk kau, pergi sewa tempat, simpan dekat peti sejuk dulu. Ada cabaran paling besar bagi mereka yang masuk Islam adalah macam mana nak bagi tahu mak bapak. Itu cabaran paling besar. Terutamanya mereka yang bawah umur, terutamanya mereka yang masih belajar di IPTA, IPTS. Masih bergantung kepada mak bapak yang bayar fees dia. Masih bergantung kepada mak bapak yang bagi pocket money, sokongan untuk mereka belajar. Saya pernah ada pengalaman tentang kes yang mu'alaf tu nak masuk Islam. Saya bagi contoh lah, supaya tak ada masa nak cerita panjang lagi dah. Kalau tidak saya cerita-cerita berapa jam pun tak habis. Beberapa tahun yang lalu ada seorang budak 17 tahun form 5. Dia nak masuk Islam. Dia pergi jumpa ustazah kat sekolah tu. Maka ustazah tu kata, kalau kamu nak masuk, kamu kena balik tanya mak bapak kamu dulu. Kalau mak bapak bagi, barulah kita Islamkan kamu. Dia betul-betul balik rumah tanya mak bapak. Mati dia. Kena kurung, kena pukul. Lepas tu mak bapak tak kasih, tukar dia kat sekolah lain, tak kasih dia belajar bersama dengan orang Islam lagi. Adakah padri, kalau orang Melayu nak murtad, padri tu kata, lu pergi tanya mak bapak you dulu, balik tunggu mak bapak Melayu dulu, pergi tanya, bolehkah? Adakah dia, kenapa kita suruh mu'alaf buat begitu? Memang tahu mak bapak tidak akan benarkan, betul tak? So apa kita buat? Kita sepatutnya,
Kalau kita cikgu, kita takut nanti orang komplain kita menyampaikan Islam. Apa kita buat adalah cakap maaf ya, macam ni, boleh tak saya serahkan kamu kepada NGO di luar, maka NGO yang akan hubungi dia, NGO yang akan follow up dia, yang akan ajar dia, dan kemudian Islamkan dia, dan amal Islam, ajar dia, amalkan Islam secara underground dulu. Tahu tak underground? Secara sembunyi-sembunyi dulu. Dia tak perlu buat secara terbuka dulu, sebab keadaan dia masih lagi bergantung kepada mak bapak dia. Betul tak? Zaman Nabi Muhammad SAW, mula-mula mereka amalkan Islam di Mekah. Mula-mula 3-4 tahun, apa cara mereka amalkan? Secara terbuka ke secara tertutup? Ya, ada yang kata sembunyi-sembunyi kan, secara tertutup. So dalam Islam tak salah bila keadaan yang tidak mengizinkan kita amal secara terbuka, kita buat secara tertutup dulu. Tak perlu kita sebarkan dulu. Tapi masalahnya, kita punya masyarakat orang Islam, kita mempunyai satu sejenis penyakit. Tahu penyakit apa? Nama penyakit itu bukan COVID-19. Nama penyakit itu dipanggil penyakit rahsia. Apa maksudnya? Kamu pergi jumpa member ni, Haji, ini rahsia tau, jangan cakap orang tau, dia ni dah masuk Islam ni, kami mengajar dia. Lepas tu Haji pun cakap dengan orang sebelah, Haji, ni rahsia tau, Brother Lim kata rahsia. Lama-lama satu kampung tahu dia dah masuk Islam. Tak, itu bukan begitu. Sebab kadang-kadang di Malaysia ni, kita ni sangat-sangat, orang kata tak sensitif. Sangat-sangat tak sensitif, tidak menjaga kebajikan mualaf. Bila orang masuk Islam, kita suka heboh-hebohkan. Kita tak pernah terfikir kalau mak bapak dia tahu apa akan berlaku, majikan dia tahu apa yang akan berlaku, okey, dan sebagainya. Atau bini dia tahu apa akan berlaku. Oh, kita boleh ambil gambar lagi, share lagi. Saudara-saudari sekalian, tak perlulah kita publikkan bila orang tu masuk Islam. Kamu tak fikir ke dia punya kebajikan, dia dalam apa keadaan? Kadang-kadang saya tengok, kerana kita nak dapat populariti, oh saya Islamkan orang, maka kita tak peduli tentang kebajikan, tentang bahayanya. Kita dedarkan dia dalam social media tentang pengislaman dia. Saya peribadi tak akan buat begitu. Bagi saya tak penting. Saya tak perlu orang tahu saya bawa orang masuk Islam pun. Saya tak perlu tahu. Saya hanya perlu ajar didik. Yang saya hanya harap sedikit usaha yang saya sampaikan, semoga Allah terima. Manusia puji tak penting bagi saya. Semasa nak masuk Islam,